Assalamualaikum diucapkan kepada Dr. Rozidawati Awang. Hari ini, saya Anin Sofia dan rakan saya Fazlia Hani akan membentangkan tentang salah satu kaedah pemprosesan bahan seramik iaitu pembentukan partikel. Berikut merupakan 6 isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan ini. Perkataan seramik berasal dari bahasa Greek iaitu keramikos yang bermaksud bahan yang dibakar. Ianya menunjukkan bahawa bahan ini dihasilkan melalui proses pembakaran. Seramik adalah sebatian antara unsur logam dan bukan logam, yang mana ikatan antara atomnya adalah sama ada ikatan ionik sepenuhnya atau kebanyakannya ikatan ionik tetapi mempunyai beberapa sifat kovalen. Seramik digunakan dalam pelbagai aplikasi. Bahan seramik diklasifikasikan mengikut kumpulan aplikasi seperti berikut. Pembentangan hari ini akan difokuskan kepada barangan tanah liat berat. Tanah liat merupakan bahan yang kerap digunakan kerana mudah didapati dan murah. Seperti yang kita tahu, kaedah pemprosesan suatu bahan bergantung kepada bahan, reka bentuk bahagian dan aplikasinya. Barangan tanah liat berat diproses dengan mudah iaitu melalui proses pembentukan partikel. Proses ini terdiri daripada beberapa fasa. Secara ringkasnya, proses ini bermula dengan mencampurkan tanah liat dengan air bagi membentuk jisim plastik yang boleh dibentuk. Selepas itu, ia diteruskan lagi dengan proses pengeringan bagi meluarkan sedikit lembapan dan diakhiri dengan proses pembakaran bagi menguatkan kekuatan mekanikal suatu bahan. Proses-proses ini akan diterangkan dengan lebih lanjut selepas ini. Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui kaedah pemprosesan yang dijalankan ke atas seramik untuk membentuk partikel. Yang kedua, mengenal pasti reka bentuk bahagian bahan serta mesin yang terlibat dalam proses pembentukan partikel, dan akhir sekali mengetahui contoh hasil akhir sesuatu bahan beserta aplikasinya dalam kehidupan. Terdapat 4 kaedah pemprosesan yang boleh dijalankan untuk membentuk sebuah partikel dari seramik, iaitu pembentukan hidroplastik, penuangan buburan, pemadatan serbuk dan penuangan pita. Keempat-empat kaedah ini juga perlu melalui sebuah proses lain yang dinamakan pengeringan dan pembakaran. Mari kita bincangkan dengan lebih lanjut. Pembentukan hidroplastik adalah suatu proses membentuk seramik berasaskan tanah liat yang diubah menjadi plastik dengan penambahan air. Apabila mineral tanah liat dicampur dengan air, campuran yang dihasilkan bersifat plastik mudah lentur dan boleh dibentuk mengikut bentuk yang dikehendaki. Pembentukan hidroplastik mempunyai pelbagai kaedah pelaksanaan bergantung kepada bentuk produk yang ingin dihasilkan. Antaranya adalah kaedah penyempritan bagi menghasilkan objek yang simetri dan mempunyai keratan rentas yang malah. Seterusnya adalah kaedah pengacuanan suntikan bagi menghasilkan bahan seramik yang digunakan dalam teknologi tinggi, dan seterusnya kaedah penjorongan bagi menghasilkan bahan seramik yang mempunyai bentuk leper. Seterusnya, proses pembentukan yang digunakan untuk membentuk seramik berasaskan tanah liat ialah tuangan buburan. Proses ini digunakan untuk membentuk komponen seramik dan boleh menghasilkan produk yang mempunyai bentuk yang rumit. Suatu buburan partikel pepejal dalam air dituang ke dalam acuan berliang plaster Paris. Lapisan pepejal seramik akan melekat pada dinding acuan apabila air dari buburan diserap ke dalam acuan. Proses ini boleh diteruskan sehingga keseluruhan rongga acuan menjadi pepejal atau apabila dinding acuan mencapai ketebalan yang dikehendaki dengan menterbalikkan acuan dan mencurahkan lebihan buburan. Apabila kepingan tuangan kering dan mengecut, ia akan menarik diri dari dinding acuan dan menghasilkan bentuk yang sama seperti acuan tersebut. Pengeringan dan pembakaran. Partikel seramik yang terbentuk secara hidroplastik atau penuangan buburan akan mempunyai liang dan tidak cukup kuat untuk digunakan. Selain itu, ia juga masih mengandungi sisa cecair yang terperangkap di mana ianya ditambah pada proses awal untuk membentuk partikel. Cecair ini akan dibuang melalui proses pengeringan dan pembakaran untuk membentuk jasad baru yang lebih mampat dan kuat. Partikel yang terbentuk setelah menjalani proses pengeringan ini disebut jasad seramik hijau.
Seterusnya, proses pembakaran di mana partikel seramik akan menjalani rawatan haba yang bersuhu tinggi di antara 900 hingga 1400 degree Celsius. Semasa proses ini berlangsung, ketumpatan akan meningkat hasil daripada pengurangan liang sekaligus memperkuatkan partikel, dan ianya akan menyebabkan terlibatnya suatu proses lain dinamakan vitrifikasi, di mana cecair pepejal yang terbentuk daripada tanah liat akan mengalir dan mengisi liang-liang di celah partikel kuarts. Semasa proses pengeringan ini berlaku dan air telah dibuang, jarak antara partikel berkurang di mana menyebabkan pengecutan. Semasa proses ini berlangsung, juga penting untuk kita kawal kadar pembuangan air kerana jika kadar evaporasi ini tidak dikawal, ianya akan menyebabkan permukaan partikel menjadi terlalu kering dan menyebabkan sampel menjadi rapuh serta mudah retak. Rajah menunjukkan peringkat pembuangan air di antara partikel-partikel tanah liat semasa proses pengeringan. Kaedah yang ketiga ialah pemadatan serbuk, di mana serbuk yang kebiasaannya mengandungi sedikit kuantiti air atau pengikat akan dimampatkan mengikut bentuk yang dikehendaki apabila dikenakan tekanan. Terdapat 3 prosedur asas pemadatan serbuk. Yang pertama, pemampatan satu paksi, di mana serbuk dimampatkan di dalam logam mati melalui tekanan yang dikenakan dalam satu arah sahaja. Yang kedua, pemampatan hidrostatik, di mana bahan serbuk diletakkan di dalam sarung getah dan tekanan dikenakan melalui cecair secara hidrostatik, iaitu magnitude yang sama dalam semua arah. Proses ini memakan masa yang lebih lama dan kos yang mahal. Dan kedua-dua prosedur ini perlu menjalani prosedur ketiga, iaitu pemadatan panas. Tekanan dikenakan bersama dengan haba supaya partikel akan mengecut dan pembentukan liang berkurang disebabkan oleh penyatuan partikel serbuk kepada jasad yang lebih mampat, dan proses ini dinamakan pensintiran. Penuangan pita merupakan sebuah jenis penuangan buburan yang penting. Pita nipis yang berketebalan antara 0.1 hingga 2 mm dibentuk dan biasanya dengan menggunakan pengikat organik melalui beberapa teknik. Di sini saya sertakan video proses penuangan pita dijalankan. Buburan boleh dituang ke atas permukaan rata seperti besi tahan karat, kaca atau saput plastik nipis yang bergerak sambil dikawal ketebalan pita tersebut dengan bilah. Proses ini dinamakan proses Dr. Bilah. Yang kedua, buburan boleh dituang ke atas pembawa kertas yang kemudiannya dibakar, dan proses ini dinamakan proses pita kertas. Pita nipis yang terhasil melalui kedua-dua proses ini mudah lentur dan fleksibel untuk digulung, ditampang maupun digeligah secara mekanik untuk dijadikan komponen kecil seperti substrat seramik yang digunakan dalam litar bersepadu dan kapasitor. Penyahudaraan di dalam vacuum juga perlu untuk membuang sebarang udara atau gelembung wap pelarut yang terperangkap dan di mana boleh bertindak sebagai tapak pemula retakan semasa proses akhir nanti. Aplikasi seramik bergantung kepada produk akhir yang dihasilkan melalui proses pembentukan partikel ini. Antara produk yang dihasilkan adalah batu bata, jubin, porselin dan juga pinggan mangkuk. Secara peribadi, saya berpandangan bahawa seramik banyak kegunaan dalam kehidupan seharian, bukan hanya di kilang atau di makmal, tapi banyak barangan yang dapat dihasilkan hanya dari tanah liat. Dan saya juga berharap di masa akan datang generasi muda dapat memanfaatkan seramik ini dengan mengkaji kaedah pemprosesan lain yang lebih mudah dengan kos yang berpatutan. Pada pandangan saya pula, ilmu pengetahuan yang diperoleh daripada topik ini adalah penting bagi membuka mata masyarakat tentang kepentingan mengetahui proses pemprosesan bahan yang kita gunakan dalam kehidupan seharian. Pentingan terbesarnya adalah banyak industri boleh berkembang maju, seterusnya membantu meningkatkan ekonomi negara. Sebagai contoh, dalam topik ini kita dapat fahami proses yang digunakan bagi menghasilkan bahan seramik daripada tanah liat. Produk yang dihasilkan seperti labu sayung terkenal di Malaysia boleh dipasarkan jika banyak kilang mengeluarkannya dan membantu meningkatkan ekonomi negara. Rumusan dari topik hari ini adalah seperti yang tertera. Rajah yang disertakan memaparkan kronologi prosedur proses pembentukan partikel secara ringkas beserta bahagian mesin yang terlibat dalam proses hari ini. Sekian, terima kasih.